Ustaz dah ready ke? Ya, nak share dulu Kak Ida. Dah di Facebook. Belum, Facebook belum lagi. Kak Rizal tak buat lagi, kejap. Buat nak share dulu ya. Okey tu, kejap. Kejap. Kak Rizal tolong buat. Stream. Okey, dah live dah. Dah bilang kejap. Saya buka dulu. Jemaah Sunnah Amalah. Okey dah. Oh. Shan. Scientific. Okey, dan ajaib daripada hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey. Kat sini. Tak dengar Kak Syida. Tak mula lagi Kak Syifin ni. Boleh dah Ustaz? Boleh dah. Okey, ya. Nak share. Baru lepas share di Facebook. Okey, silakan. Share screen. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'd. Masih Kak Syida, Kak Liza, Kak Maslian, Kak Nasimah dan ramai lagi yang sentiasa bersama kita lah. Ada Kak Salina, Kak Syahira, Kak Saripah, Kak Sarah, Kak Azizah dan ramai lagi nama-nama yang tidak asing dalam kelas kita. Saya ingat saya dah 3-4 tahun dah sudah ya. Alhamdulillah lamalah juga ya. Kalau belajar tu dah habis PhD lah. Yalah, saya buat PhD pun 2 tahun setengah aja. Jadi degree 4 tahun, master 2 tahun. Sepatutnya ramai-ramai ni dah level PhD lah ilmunya, insya-Allah. Baik, tajuk hari ini Tamim Ad-Dari, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, asalnya seorang Kristian ataupun Nasrani. Tapi satu peristiwa yang berlaku pada dia telah menyebabkan dia balik jumpa Rasulullah dan dia menceritakan peristiwa dia tersebut, dan dalam peristiwa dia itu menyebabkan dia telah masuk Islam lah, masuk Islam. Maklum ingat ni. Okey. Ya. Jadi peristiwa yang menarik, saya tahu ramai yang dah dengar, tapi mungkin sebahagian besar daripada kita tak pernah tengok lagi hadisnya macam mana. Tapi bila sebut Tamim Ad-Dari, jumpa dengan Dajjal,
majoriti daripada kita tahulah. Cuma barangkali tak pernah lagi tengok hadisnya satu persatu. Jadi hari ini kita tengoklah. Baik, haddatsani Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi Sya'bu Hamdana annahu sa'ala Fatimah bint Qais أخت الضحاك بن قيس وكانت من المهاجرات الأولى أدب أول. فقال حدثيني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sebab dia perempuan ni cerita ya, Fatimah ni. Fatimah yang sedang bercerita, Fatimah binti Qais riwayat dia ya. Hadithini hadithan sami'tihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tusnidihi ila ahadin ghairih faqalat la in syi'ta la af'alanna faqala laha ajal hadithini. Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, seorang pemuda Hamdan, turunan dia, mengatakan bahawa dia bertanya kepada Fatimah binti Qais, saudara adik-beradik kepada Ad-Dahhak bin Qais, dan beliau termasuk wanita yang terawal berhijrah, yakni daripada Mekah ke kota Madinah. Dan lalu Asy-Sya'bi berkata, beritahu aku perkara yang engkau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau menyandarkannya kepada seorang yang selainnya. Yakni aku nak dengar daripada kamu sendiri, bukan kamu dengar pada orang lain. Cerita orang lain tak nak cerita kamu sendiri. Kemudian berkata yakni Fatimah binti Qais, jika engkau mahu aku bersedia melakukannya. Dia kata boleh, tak ada masalah. Lantas Asy-Sya'bi berkata kepadanya, ya hadithini ajal, baik. Okey. Beritahulah aku. Faqalat, dia berkata, nakahtu bin al-Mughirah. Abdullah ibn al-Mughirah. Abdullah Dia kata, faqalat nakahtu bin al-Mughirah wa huwa min khiyar shabab Quraisy yawma idzin. فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تأيمت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة بن زيد وكنت قد حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحبني فليحب أسامة فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أمري بيدك فأنكهني من شئت. Baik. Dia Fatimah berkata, aku bernikah dengan Ibnul Mughirah, Abdullah Ibnul Mughirah. Adakah Abdullah Ibnul Mughirah? Siapa ni? Kak Lina ke ada? Kak Syafini boleh cari tak? Ibnul Mughirah siapa dia depan dia ni? Saya tak ingat Abdullah Ibnul Mughirah ke? Apa ni? Dan dia termasuk, Fatimah ni cerita, aku telah nikah, angkih tu dia kata ni. Nakah tu. Nakah tu, kami telah berkahwin, tapi kami tu dia lah. Aku telah berkahwin, aku menikah dengan Ibnul Mughirah dan dia termasuk sebaik-baik pemuda Quraisy pada waktu itu. Kemudian dia gugur pada permulaan jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mungkin dalam peperangan Badar ya. Kemungkinan dalam peperangan Badar. Peperangan pertama awal Rasulullah adalah Badar lah. Badar Sughra, Badar kecil tu iaitu 313 orang ya. Kemudian tatkala aku menjadi janda, aku dilamar oleh Abdul Rahman bin Auf, sahabat Rasulullah yang kaya raya tu. Salah seorang daripada sekumpulan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melamar aku untuk maulanya, iaitu Usamah bin Zaid. Maula ni siapa dia? Pembantu ataupun hamba
yang kemudian dibebaskan tapi masih lagi nak bersama dengan tuan dia. Biasanya maula. Usamah bin Zaid, anak kepada Zaid bin Harithah. Dan Zaid bin Harithah pula adalah anak angkat Rasulullah SAW. Ya? Jadi Usamah ni cucu angkat lah kira-kiranya. Ya? Dan aku dan Rasulullah sangat sayanglah pada Zaid bin Harithah dan Usamah bin Zaid ni. Rasulullah sangat sayang atas dasar inilah anak angkat apa semua tu. Walid bin Mughirah. Okey. Sorry. Walid bin Mughirah. Baik, terima kasih. Tak mari Abdullah bin Mughirah. Walid bin Mughirah. Bapa kepada Al-Khalid Al-Walid. Baik. Aku dilamar. Okey. Dan aku telah beritahu bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mengasihi aku, yakni Rasulullah, maka hendaklah dia mengasihi Usamah. Besarlah. Apabila Rasulullah SAW memberitahu aku berkenaan hal itu, yakni nak masuk pinang dia untuk Usamah tu, maka aku berkata, kata Fatimah binti Qais, aku serahkan urusanku kepadamu, maka nikahkanlah aku kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Jadi Fatimah bin Qais kata, sebab dalam Islam, seorang janda itu tidak perlukan blessing daripada mak ayah dia untuk dia terima pinangan daripada siapa-siapa. Adapun bagi anak dara, kaedahnya, sunnahnya adalah dapatkan persetujuan daripada mak ayah dan seumpamanya. Mereka berhak interfere, memberi pandangan dan seumpamanya. Itu kaedahnya. Walaupun anak tu bawa calon sendiri, tapi mak ayah boleh bagi pandangan. Tapi hari ni mana ada ya? Ada lagi kan nikah kahwin atur sekarang? Tak ada dah nak. Ada lagi kah? Ibu-ibu sekalian pun saya Ada yakin pun rare, majoriti Ustaz. kahwin. Ada Ya? tapi rare kot. Susah nak dapat dah sekarang ni. Dia kalau yang jenis nikah atur ni, ada saya jumpa Ustaz Dr. Syed Sarilan Syed Muhammad bin Agil. Ramailah budak-budak perempuan yang duk sambung master PhD ni sampai dah boleh kata telajak, dah masuk 30-an apa semua tu. Lepas tu boleh pula kerja, dah ada doktor jadi syarah. Sudah. Kesianlah. Dia jadi orang tak berapa berani nak masuk dah tu. Jadi ada setengahnya serah saja. Tak apalah, carilah macam mana pun. Nak jadi rezeki, jumpalah yang bagus-bagus. Tapi syaratnya masing-masing tidak ada regu masing-masing. Yang si lelaki pun tak ada siapa-siapa lagi, dan yang belah perempuan pun tak ada siapa-siapa lagi. Dia serah pada keluarga dan Allah Taala sungguh-sungguh. Boleh jadi, tak ada masalah. Cuma lewatlah 30-an baru kahwin. Saya 24 kahwin. Sebab apa? Sebab nak menuju puncak tu, mencapai PhD, saya tak nak serabut di hujung jalan. Baik saya serabut di awal jalan. Jadi, serabut awal-awal, kita dah kalis udara, kita dah faham dah dia punya ragam apa semua tu, boleh, jadi sama-sama ke sana lah. Kalau tunggu boleh PhD dulu, pening kepala dah lah. Nah. Baik. Jadi Fatimah binti Qais telah serahkan urusan dia pada Rasulullah SAW. Ramailah sahabat-sahabat lagu tu belaka, terutamanya sahabiyah wanita yang janda ataupun yang baru kematian suami di medan jihad, mereka akan serahkan urusan mereka pada Rasulullah sebab mereka tahu Rasulullah akan pilih yang the best. Cumanya ada juga kes di mana perkahwinan berlangsung antara sahabat dan sahabiyah, tapi cadangan tu cadangan Rasulullah. Tak silap saya, kena cek balik. Dr. Mazhar selalu cerita-cerita ni. Tapi akhirnya yang wanita tu tak boleh nak pergi dengan lelaki ni, suami dia ni. Tapi dia menikah tu atas sebab cadangan Rasulullah. Jadi dia terima mula-mula. Along the way, lepas kahwin, dia tak boleh pergi sebab dari sudut kedudukan tidak sekufu. Dia ni memang suku yang tinggi dan dia tengok suami dia tu lekeh. Dia tak boleh nak. Dia tidak salah dia juga sebab dia memang latar belakangnya begitu. Tidak sekufu tu, penting sekufu tu. Maka menyebabkan akhirnya tidak harmoni lah. Sepanjang perkahwinan tu tak harmoni. Maka akhirnya masing-masing jumpa Rasulullah dan
minta bubar perkahwinan tersebut. Ada kisah tu kena cek balik Kak Syafi ni kalau jumpa, Dr. Mazhar selalu cerita ni. Maksudnya wanita, nak katanya wanita pun ada hak untuk memilih dalam Islam. Kalau dia rasa dia tak boleh pergi, tak boleh pergi. Hidup 2-3 tahun, 5 tahun. Tak bahagia, tak happy langsung, bukan dia, tuan-tuan. Tak. Maka mungkin dia telah berusaha untuk nak menerima ke, untuk nak menghormati, menyayangi suami dia, tapi tak lagi juga. Tak lagi juga. Sebab itulah cerai itu satu benda yang dihalalkan untuk selesai masalah dengan cara baik. Masalah orang Melayu kita ni bila bercerai dia bergaduh. Itu masalahnya. Sepatutnya bercerai ni jalan keluar yang agree to disagree. Nah, maksudnya penyelesaian untuk kemudian masing-masing wallahu alam jumpa yang pasangan yang lebih sesuai dan seumpamanya dah belajar dari kesilapan yang lalu dan mungkin lebih bahagia dan seumpamanya. InsyaAllah. Tapi ada setengah mengambil sikap nak memperjuangkan lagi, bertahan. Sampai satu masa, okey, boleh terima, boleh harmoni. Alhamdulillah lah. Tapi makan masa lah kot, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun mungkin sampai tahap tu. Boleh sabar, apalah. Okey. Faqala intaqili ila ummi syarik. Wa ummu syarikin imra'atun ghaniyatun minal ansar. Azimatun nafaqati fi sabilillah. ينزل عليها الضيفان ضيفان فقلت سأفعل فقال لا تفعلي إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان فإني أكره أن يسقط عنق خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين ولكن انتقلي إلى ابن عميقي عبد الله ابن عمرو ابن أم مختوم عبد الله ابن أم مختوم وهو رجل من بني فهر قريش وهو من البطن الذي هي منه فانتقلت إليه. Lalu Rasulullah SAW bersabda, berpindahlah ke rumah Ummu Syurik ataupun Ummu Syarik. Dan Ummu Syurik seorang wanita kaya dari Ansar. Dia mengeluarkan nafkah yang besar pada jalan Allah. Yakni Ummu Fatimah binti Qais tadi Rasulullah suruh pindah ke rumah Ummu Syurik. Lalu dia orang kaya lah, orang kaya begitu-begini. Dan ditatangi oleh ramai tetamu. Rumah dia besar kalau ke mana ya. Kaya. Maksudnya wanita zaman Rasulullah dan zaman Quraisy ni hebat-hebat dah sebenarnya. Ni tengok ni Ummu Syurik ni. Termasuklah Khadijah. Jadi dakwaan mengatakan wanita ni gini-gini, itu rupanya untuk kabilah-kabilah yang bukan bangsawan. Adapun kabilah bangsawan Quraisy dan seumpamanya, wanita mereka dihormati sebenarnya. Cuma adalah tai-tai mari hit ke apa semua, mari period tu mereka anggap wanita ni didatangi oleh hantu, syaitan, gitulah dia punya khurafat. Sebab tu zaman Rasulullah mereka telah diasingkan bila mari ataupun mereka akan mengasingkan diri. Rupanya benda tu bukan zaman tu saja. Dalam satu filem India, di belah-belah India masih ada begitu. Di India ni wanita, dia punya tuala wanita tu tak ada yang macam kita yang dah moden bersih elok ni. Jadi dia kotor lah. Jadi bagi mereka yang tak cakna bab tu, bila wanita, suami ke anak ke mari tu, dia jadi automatically jadi paranoid, jadi mengasingkan diri, takut, dia duduk tidur luar rumah, tak tidur dengan bini anak dia. Kerana pada dia sangat kotor, dia ada masalah, dia penyakit. Jadi ada satu cerita ni, Mr. Pac-Man. Cerita Hindustan lah. Menarik cerita tu, puan-puan. Cerita benar. Adaptasi daripada kisah Suhail. Dia ni pelik lah. Dia ni seorang yang kerja dia apa ya. Ringkas ceritanya. Bila dia pelik lah. Bila setiap kali isteri dia mari datang bulan tu, jadi perangai pelik. Jadi perangai pelik lah. Tak nak ni, tak nak. Dia pelik. Kenapa kena macam tu? Jadi, rupa-rupanya mereka tak mampu nak beli tuala wanita yang bersih. Kerana sangat mahal, kerana diimport.
Jadi sepanjang cerita tu, dia telah berinovasi dalam keadaan dia mengaji tak tinggi sekolah, bukannya engineer, bukannya siapa-siapa, dia telah berusaha fikir macam mana nak hasilkan tuala wanita sebiji nak tiru yang mahal ni, tapi dengan bahan tempatan yang boleh jual dengan harga murah. Jadi dia pun kaji begitu, kaji begini, tapi semua orang kutuk dia. Sebab dia buat benda yang berkaitan wanita, dia anggap sebagai kotoran wanita tu, maka masyarakat hina dia. Masyarakat kata suamimu dia gila dah ni. Sampai isteri dia pun mengasingkan diri sebab masyarakat duk tomah suami kamu ni dah gila dah. Apa duduk buat benda, duk cara benda kotor wanita, begitulah soalannya. Dia pula duk fikir macam mana nak selesaikan masalah bini dia ni. Punyalah bagusnya dia ni. Supaya tidak lagi bila datang bulan jadi kena asingkan diri, kena pergi tidur asing, kena duduk luar rumah. Begitu. Dan kemuncaknya dia jumpa bahan tempatan yang betul-betul sebiji dengan yang mahal, yang imported, tapi jual dengan harga kalau kita RM1 lah kita ada satu. Ataupun RM50 lah satu gitu. Dan dia pula boleh membina pekerjaan kepada perempuan-perempuan, janda-janda yang ada di kampung dia tu, perempuan-perempuan tua, untuk jadi tukang sebat, tukang pekerja dia pula untuk jual benda tu. Sebab bila dia pergi jual, lelaki orang marah lah. Bila dia pergi offer, puan nak kan ni try, orang marah lah, kamu ni dah kenapa? Jadi dia telah lantik orang kampung dia, perempuan-perempuan tu, dan akhirnya jadi satu bisnes yang besar. Jadi satu bisnes yang besar sehingga dia dipanggil oleh PBB untuk bagi tahu macam mana dia boleh menyelesaikan masalah wanita yang tabu. Dahsyat cerita tu tuan-tuan. Akshay Kumar dia punya pelakon. Tapi cerita daripada based on true story. Luar biasa. Saya cukup terinspirasi lah. Sebab masa dia bercakap di PBB tu, dia sebutlah, Indian many problem. Many problem, good. If there many problem, so we have to find many solution. Many solution is opportunity. Jadi benda yang sangat ringkas tapi sebenarnya very practical. Dan itulah yang orang sepatut kita buat. Orang yang nak berguna ni, dunia ni penuh dengan masalah. Jadi bagi seorang sarjana, orang yang mengaji tinggi, PhD, master, sarjana, semua kena fikir untuk selesai masalah lah dalam bidang masing-masing. Itu yang bila buat TC PhD tu, ada permasalahan kajian. Apa yang masalah aku nak selesai ni? TC saya tu saya nak selesai bab apa? Bab salah faham orang Melayu terhadap riwayat kisah Nabi dan Rasul yang mari daripada hikayat yang sebenarnya tak sahih tapi dianggap sebagai sahih. Itu masalah tu. Saya nak selesai bab tu. Tak tahulah selesai ke tidak. Dalam tesis selesailah. Tapi di dalam lapangan umat, isi tesis itu perlu dikeluarkan. Itu kena ada kelas lagu ni, kena ada ceramah, kena apa tu. Dah kena terbitkan buku dan seumpamanya. Begitu keadaannya. Jadi menarik tonton filem The Batman. Boleh tonton seksi keluarga, bagus. Tak ada scene pelik-pelik dalam tu ya. Dia sangat inspiratif ya. Baik. Lalu Rasulullah berkata, berpindah ke rumah Ummu Sulaim, Rasulullah bersabda, jangan engkau lakukan. Sesungguhnya Ummu Sulaim seorang wanita, maka aku berkata, aku akan lakukan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, jangan engkau lakukan. Sesungguhnya Ummu Sulaim seorang wanita yang mempunyai ramai tetamu. Aku tidak suka jika tudungmu terjatuh atau pakaianmu terbuka dari betismu. Apa maksudnya? Maksudnya aurat tu jadi tak terjagalah. Aurat sebagai seorang janda, sebagai seorang balu ataupun sebagai seorang yang masih mungkin dalam iddah ketika ni, wallahu alam, maksudnya tidak terjaga itu sebab orang ramai rumah tu. Lalu orang asing melihat daripadamu sebahagian yang engkau tidak senangi. Akan tetapi berpindahlah ke rumah sepupumu Abdullah bin Amru bin Ummi Makhtum, iaitu lelaki dari Bani Fihri Quraisy, yakni daripada rumpun yang ia datang daripadanya. Baik, sini sepupu. Sepupu ni sepatutnya bukan mahram ya. Sepupu ni boleh kahwin. Ya. Dia bukan mahram lah. Kalau mahram tak boleh kahwin. Tapi dalam banyak keadaan, sepupu orang Arab ni adalah adik-beradik susuan. Kita kena tahu gitu ya.
Kalau kita perasan Rasulullah pun ada hadis-hadis pelik. Pergi duduk rumah perempuan ni sampai tidur berguling-guling. Lagu mak. Jadi bila cek balik, sama ada dia makcik susuan ke, kakak susuan ke, dia ada, mesti ada lagu tu. Macam ni lah sepupu. Kalau kita kata, tak boleh lah sepupu. Sebab sepupu ni bukan mahram, boleh kahwin. Kan? Tetapi, bila keadaan begini, kita boleh faham kata, pasti hubungan tu hubungan yang sudah tidak melibatkan aurat ataupun telah menjadi ada balik sesuai seumpamanya. Iaitu lelaki daripada lagi pula Abdullah bin Amr bin Ummi Maktum ni siapa dia? Kan dia buta. Dia kan muazzin Rasulullah SAW selepas Bilal ibn Rabah. Dan dia buta kan? Baik, lalu aku berpindah kepadanya, kata kepada Fatimah binti Qais tadi. Falamma inqadat iddati sami'tu nida'an munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yunadi as-salata jami'atan fakharajtu ila al-masjid fasallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakuntu fi saffin nisa'i allati tali zuhur al-qaum falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu jalasa 'ala al-minbari wa huwa yadhaku faqala liyalzam kullu insanin musallahu thumma qala atadruna lima jama'atukum qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala inni wallahi ma jama'atukum ligharbatin wala lirahbatin walakin jama'atukum lianna tamiman middari kana rajulan nasraniya faja'a فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. Apabila habis iddahku, kata Fatimah binti Qais, aku mendengar, yakni dia duduk di rumah Abdullah bin Ummi Maktum lah. Dan kemungkinan besar Abdullah bin Ummi Maktum ada isteri apa semua lah masa tu, ya. Mereka hidup berkeluarga lah. Aku mendengar suara penyeru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatul jami'ah. Di sini kemungkinan Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Aku keluar ke masjid lalu solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berada dalam saf wanita. Kalau dia kata aku berada di saf lelaki, jeng keren kita. Pelik. Fatimah binti Qais riwayat hadis ada dalam apa nama? Saf wanita. Saf lelaki. Tak kenalah. Terus hadis ni akan jadi masalah nanti, ya. Berada di belakang saf lelaki. Tengok. Jadi kedudukan para ulama fuqaha ni kata, kedudukan solat wanita paling cantik dalam masjid jemaah adalah di belakang ni lelaki, imam, saf lelaki, ujung ni saf wanita. Ini the best. Paling mendapati sunnah. Sebab dulu tak ada tirai. Dan Rasulullah akan wirid panjang, benarkan wanita untuk balik terlebih dahulu agar tidak serabut dengan lelaki. Tapi itu masjid zaman dulu, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma hari ni ada setengah masjid dia letak tepi. Ni saf lelaki, ni saf wanita. Boleh tak masalah cantik. Yang cantiknya kena belakang. Dia ada setengah, dia ada tengah. Ni sini. Tu lebih tepat lagi. Adakah ini menunjukkan wanita di belakang kan? Tidak. Adalah untuk menjaga, menghormati, adalah untuk memberikan keselesaan dan seumpamanya. Ya. Ni gak nak buka tudung, nak tukar tai kelekung tu, orang duk tengok belakang. Apa kejadiannya situ? Dia tak sesuai. Tapi bahaya pula tutup. Bila masjid besar-besar ni, yang jarang ada orang, bila tutup likuk ni, jadi masalah besar lah. Apa dia? Curi, meropok, mari ambil. Masjid saya duduk sama Abdul Zaid, banyak kali dia mari dia ambil pergi. Dia mari motor, ada 2 orang, motor ni seorang ni naik. Dia tunggu betul-betul waktu solat subuh. Dia pun ambil 2-3 butir beg, nak. Tak ada apa. Kawan ni duduk standby motor ni. Gila. Jadi setengah tepat dia buka tempat wanita ni. Tapi dia sediakan tempat bersalin, bilik begitu, tempat cleaner lah. Tu pun okey juga pada kita, ya.
Itu lebih dalam masalah masing-masing lah. Nah, baik. Kemudian apa berlaku? Setiap kamu Rasulullah pun bila selesai solat tu, baginda duduk di atas mimbar sambil tersenyum. Lalu bersabda. Tak pastilah mimbar masa ni ada mimbar tamar yang menang Rasulullah naik atas dia saja, ataupun mimbar yang sudah ada tangga di tukang. Ada 3 tangga berapa ya, yang Rasulullah boleh naik atas dia tu. Lalu bersabda, setiap orang hendaklah berada di tempat solatnya. Jangan bergeraklah maksudnya. Dengar. Kemudian baginda sabda lagi, tahukah kamu untuk apa aku kumpulkan jama'atukum? Aku kumpulkan kamu semua ni. Mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Saya tak boleh nak bayang bila kita baca hadis ni. Bila sebut kata sahabat-sahabat ada peluang dengar Rasulullah SAW bercakap di depan. Dan boleh menatap wajah Rasulullah dan dengar. Kita tak boleh nak bayanglah suasana tu. Seronok. Mereka tatap wajah Rasulullah kan. Apatah lagi mereka yang pergi perang apa semua. Jadi, tak apalah nanti insya-Allah ada peluang kita di syurga. Tapi bila baca begini kita tengok Allah, seronok. Sahabat-sahabat boleh dengar Rasulullah. Macam kita hari ni boleh bersemuka dalam satu majlis dengan ulama-ulama luar negara ke dalam negara yang kita tahu kealiman dia, kesalehan dia kan. Bila kita jadi seronok. Jadi semangat iman kita tu pun rasa melonjak naik ketika itu. Baik, kemudian mereka menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Bayangkan kita salah seorang yang menjawab ramai-ramai depan Rasulullah, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah manisnya, indahnya. Tapi tak mungkin terjadilah. Tak mungkin terjadi. Tapi ada peluang insya-Allah di Yaumil Mahsyar, kemudian di Jannatul Firdaus insya-Allah. Jannah lah insya-Allah. Firdaus tak Firdaus tu, ialah kalau boleh target tu tinggi lah. Takut target rendah, terpleset. Jadi kenalah letak KPI tinggi sikit. KPI tinggi sikit, boleh rendah sikit, okey lah tu. Baik. Sabdanya, yakni Rasulullah pun kata, sesungguhnya demi Allah, aku kumpulkan kamu bukan untuk sesuatu kesenangan dan bukan untuk menakutkan. Akan tetapi aku kumpulkan kamu kerana Tamim Ad-Dari adalah seorang Nasrani yang asalnya asalnya seorang Nasrani lalu membai'ah dan masuk Islam, yakni bai'ah Rasulullah, bersumpah setia dengan Rasulullah, janji dan masuk Islam. Dia memberitahu aku sesuatu yang sesuai dengan apa yang aku telah ceritakan kepada kamu mengenai Al-Masihid Dajjal. Maksudnya Rasulullah dah cerita dah pada sahabat tentang Dajjal. Tapi satu hari Tamim Ad-Dari telah mari ke Madinah jumpa Rasulullah, cerita benda yang align dengan cerita Rasulullah SAW. Selari. Haddathani annahu rakiba fi safinatin bahriyatin ma'a 30 rajulan min lakhmin wa khudhama fala'iba bihimul mawju shahran fil bahr. ثم أرفعوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقالوا ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة قالوا وما الجساسة قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. Dia yakni Tamim Ad-Dari memberitahu aku bahawa yakni Rasulullah lah, ni hadis Rasulullah ni. Tadi Fatimah cerita dia pula nikah lah, cerai lah, apa semua panjang mukaddimah Fatimah binti Qais tu. Lalu last sekali dia kata, aku satu hari pergi dengar Rasulullah ceramah. Tu sebenarnya. Baru mula hadis Rasulullah. Kena beza lah situ. Jangan kita kata, ni hadis ni atas ni. Tak masuk lagi tu. Ni baru masuk ni. Haddathani ni annahu raqiba fi safinatin.
Ini bab hadis. Hadis yang ini bersabit dengan Rasulullah lah. Yang ni, Baik. Maka dia pun kata apa dia tu? Dia Tamim Ad-Dari memberitahu aku di situ Rasulullah lah. Rasulullah sedang cerita ni. Fatimah sedang cerita, Rasulullah cerita. Fatimah sedang riwayatkan, Fatimah binti Qais sedang riwayatkan bahawa dia dengar Rasulullah duk cerita pada orang ramai ni di masjid di atas mimbar ni. Bahawa dia, yang ni Tamim Ad-Dari cerita pada Rasulullah bahawa dia menaiki kapal laut bersama-sama 30 lelaki dari Lakham dan Juz'am. Lalu mereka diumbang-ambingkan ombak selama 1 bulan di lautan. Yakni macam sesak begitulah, macam hilang panduan ataupun terumbang-ambing begitu selama 1 bulan di lautan. 1 bulan lama ni. Ya. Kemudian mereka terdampar di sebuah pulau di lautan yang dilihatnya dari jauh ketika terbenam matahari. Mereka duduk di sampan-sampan perahu itu lalu memasuki pulau. Tidak perahu ni, kapal ni. Sama ya. Mereka duduk di sampan-sampan kapal itu. Dia naik kapal lah. Sampan-sampan ni bila turun ke darat, dia naik sampan. Lalu memasuki pulau itu. Mereka menemui seekor binatang berbulu lebat. Mereka tidak dapat membezakan kubul dan duburnya, yakni mana kepala, mana ekor. Kerana lebatnya bulu. Kubul dan duburnya bukan kemaluan ni. Bukan maksudnya kubul dan dubur dalam arti kata fiqh yang kita duk mengaji tu. Ini kemaluan lelaki kita pandangkan, tidak. Ini kubul dan dubur, mana kepala, mana ekor. Sebab seluruh badan dia tu berbulu. Kita kata bulu. Lepas tu ni kaki lah kata. Nah, mana kaki? Yang mana kepala, mana ekor tak tahu. Ni kepala kau, ni ekor tak tahu. Sama. Boleh. Kalau biri tu, seluruh badan dia tu bulat macam badan belaka. Mana ekor, mana kepala tak tahu. Dah. Tapi bercakap. Masalahnya bercakap bahasa Arab pula tu. Nah. Lalu mereka berkata, siapa ni? 30 orang, termasuklah Tamim Ad-Dari 31. Wailak, celaka. Siapakah engkau? Mereka wailak. Manti. Siapa kamu? Tapi diguna anti. Anti ni wanita, Ustaz Muannas. Mati. Tak, seolah-olahnya, tapi itu address untuk orang yang kita tak, maksudnya satu benda yang kita tak tahu. Jantan betina tu biasa kita akan letak anti dululah. Kalau tidak, ma'antah. Jantan pula. Ma'anti. Nah, dia berkata, dia menjawab Al-Jassasah. Dalam bahasa Arab, Al-Jassus adalah pengintip. Al-Jassasah ni, ya. Kalau terjemah literal, pengintip. Aku ni mata-mata pengintip. Mereka bertanya, apakah Jassasah itu? Dia menjawab, wahai kaum, pergilah kamu kepada lelaki di biara Ad-Dair, satu tempat biara bangunan itu, kerana dia ingin memberitahu khabar kepada kamu ataupun daripada kamu. Dia ingin mengetahui khabar daripada kamu. Dia nak tahu banyak benda tu. Qala lamma sammat lana rajulan fariqna minha an takuna syaitanatan. Qala fantalaqna sira'an hatta dakhalna ad-dair. Fa idza fihi a'zamu insanin ra'aynahu qattu khalqan wa ashadduhu withaqan majmu'atun yadahu ila 'unuqihi ma baina rukbatayhi ila ka'bayhi bil hadid. Qulna wailak ma amta. Qala qad qadartum ala khabari fa akhbiruni ma antum. Okey. Katanya yakni Tamim Ad-Dari, tatkala ia menyebutkan lelaki itu kepada kami, maka kami takut kepadanya kalau lelaki itu adalah syaitan. Katanya,
kami segera pergi, yakni pertamian dari kata kami segera pergi sehingga masuki biara itu. Tiba-tiba di dalamnya kami melihat manusia yang paling besar yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Dari sudut saiz. Ikatannya sangat kuat, tangannya terbelenggu ke lehernya. Gini. Tangannya terbelenggu ke lehernya, diikat begitu. Antara lutut hingga tumitnya terbelenggu dengan besi. Jadi daripada tumit sampai lutut dipakaikan besi. Kami bertanya, wailak ma anta? Celakalah, siapakah kamu? Katanya, dia jawab. Dia boleh jawab kau Arab juga. Kelak kamu akan mengetahui berkenaanku, maka beritahulah aku siapa kamu dulu. Baik, saya nak cah telefon pula. Nak cah laptop sudah. Mana charger? Ya. Ada. Sekebai kaki. Okey. Oh, banyak komen ni. Okey, dah baca komen sekejap. Tak dengar dah. Balik mula dah. Betul. MTR2. MTR2. Ada gak? Masih ada dalam surah Ahzab. Zainab dan Zaid. Perkahwinan Sayyidina Zainab dengan Zaid bin Harithah. Okey. Kemudiannya dengan Rasulullah selepas suatu perintah Allah. Ya. Zainab. Filem Batman based on true story. Ajra, ya. Best cerita tu. Masyarakat tuduh dia pervert. Oh, saya dah tengok sebest. Usamah anak Zaid dengan Ummu Salamah isteri sebelum nikah Zaid. Usamah anak Zaid adalah dengan Ummu Salamah isteri. Kemudian Ummu Salamah nikah dengan Rasulullah kan? Ummu Aiman. Ummu Aiman. Ummu Aiman, Ummu Salamah. Ummu Aiman. Okey. India banyak kapas patut boleh buat. Ya, dari sabuk kelapa. Banyak sebab kapas. Mahalkan kapas. Macam Malaysia Hotel Grade A. Jauh pergi ni. Sampai hotel dia. Tapi tak apalah pakai. Kalau orang pegang kuasa tak mahu dengan nasihat pemikir pakar, susah juga. Ya. Tapi pemikir ni banyak memikir sangat. Suruh orang buat, dia tak buat. Tu masalah juga. Tapi sebenarnya memang begitu. Ada orang kemahirannya berfikir, mengkaji. Suruh dia buat, mampus dia tak buat. Ada orang boleh buat dua-dua. Ada orang dia tak ada masalah. Bagi idea yang bagus, dia boleh implement. Ada orang lagi tu. Dan dia dapat untung lebih banyak. Kelas tadabbur Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduklah syurga tak cara kau tadabbur dah kat Lina. Tapi boleh minta lah kalau kita ingat lagi nak ada majlis, boleh lah insya-Allah. Majlis soal baik insya-Allah. Mungkin ada aura kot. Banyak soalan-soalan macam masuk ayat-ayat mutasyabihat tu Ustaz yang kita Nak dapat penjelasan yang sebenar-benar jelas. Kalau ada lah. Tak perlu dah sebab kita boleh tengok Allah dah masa tu. Mutasyabihat pun benda lagi. Ya. Yang jadi balas ni untuk sifat Allah, makhluk lah, apalah, samalah. Sebab tak nampak Allah. Tapi di akhirat kan,
fasamma wajhullah. Wajah Allah kita tengok. Lagu mana? Wallahu alam, tak tahu. Wajah Allah. Mana tak tahu gitu. Start tu jaga kita. Nas bagi tahu. Bila? Akhirat. Sekarang ni tak boleh. Sekarang ni siapa mengaku tengok wajah Allah kena cek. Kena cek. Rasulullah pun tidak claim dia boleh tengok Allah ke apa semua, melainkan malaikat Isra Mi'raj tu pun khilaf ulama kan. Ketika membawa soalan dimulakan dengan satu kalimah yang kurang manis, celaka. Itu respon suasana tu ya. Mereka tengah sesak, jumpa dengan makhluk-makhluk yang luar biasa. Jadi gambarannya bila hadis ni dia jadi skema lah. Realiti sebenar tu satu suasana yang mendebarkan. Mereka lah keadaan takut. Kalau kita ni pendekar yang nak bersilak lah masuk hutan. Hoi, siapa tu? Hoi. Tu maksudnya wailak. Hoi. Cuma terjemahan wailak ni antaranya celaka. Dan antara terjemahan juga wailak ni hoi, hoi lah. Shh, hoi. Siapa kamu? Begitu. Tapi dalam hadis ni kita ialah dia tak boleh tulis lagu tu, dia tak bunyi. Dia tulis wailak. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Menggambarkan itu ya. Terlepas sebab terkejut. Hei, hang jebak al. Okey, habis. Masuk balik. Qalu. Siapa qalu? Siapa kata tu? Mereka ramai-ramai jawab. Nahnu unasun minal Arab. Kami ni manusia-manusia daripada Arab. Raqibna fi safinatin bahariyatin. Fasadafna al-bahra hina naghtalam. Fala'iba binal mawju shahran. Thumma arfa'na ila jaziratika hadhihi. Fajalasna fi aqrubiha. Fadakhalna jazirata. فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما كبله من دبره من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما أنت kita macam dah ni ya أخبروني عن النخل ما بيسنا قلنا عن شيء سائل. Kau dia ulang balik. Sorry. Ustaz, kat bawah tu dia ada sambungan tu. Dia ada kami betul, segera betul. pergi. Jadi bila Dajjal tanya tu dia cerita balik, kami ni susah gini, jumpa orang binatang, bla bla. Saya bacalah benda sama ni dia cerita baliklah dengan bintang berbulu ni. Kemudian pergilah kamu pada lelaki. Dia cerita balik. Binatang tu lah suruh. Yang ni jasasah ni suruh dia pergi jumpa. Kami ni jumpa kamu ni sebab binatang tu suruh. Kami ni unasu minal Arab. Unas jamak kepada nas lah. Kamu ni manusia-manusia daripada bangsa Arab. Orang-orang. Kami menaiki perahu di laut. Bla 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 bla, gelap menjelang, lalu kami diombak ambik ke ombak selama 1 bulan di lautan. Kemudian kami terdampar di pulau ini. Lalu duduk di sampan-sampan perahu itu dan kami memasuki pulau ini bla 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 sampailah berakhir. Ya masuklah. Faqala akhbiruni anil nakhlil baisan. Yakni Dajjal ni makhluk tadi yang tak tahu siapa tadi tu kata faqala akhbiruni an nakhli baisana qulna an ayyi sya'niha tastakhbiru. Qala as'alukum an nakhliha hal yusmir. Qulna lahu na'am. Qala ama innahu yushiku an la tuthmira. Qala akhbiruni an buhairatit Tabariyah. Tasik Tabariyah itu. Apa dia Kak Lina nama glamour dia? English Tiberias lah Ustaz. Tiberias ataupun Sea of Galilee. Okey. Qulna an ayyi sya'niha tastakhbiru. Qala hal fiha ma'un? Qalu hiya kathiratul ma'. Qala
ma'aha yushiku an yazhaba. Qala akhbiruni an aini zughar. Qalu an ayyi sya'niha tastakhbiru. Qala hal fil aini ma'un wa hal yazra'u ahluha bima al-aini. Qulna lahu na'am hiya kathiratul ma'i wa ahluha yazra'una min ma'iha. Yakni makhluk tu kata, beritahu aku mengenai pokok kurma baisan. Kami berkata, keadaan apa yang engkau ingin tahu? Katanya, aku bertanya kepada kamu mengenai pokok kurmanya. Adakah ia berbuah? Kami menjawab, ya. Katanya, adapun ia hampir-hampir tidak berbuah. Katanya, beritahu aku tentang Tasik At-Tabariyah. Kami bertanya, keadaan apa yang ingin engkau tahu? Katanya, adakah ia mempunyai air? Kami menjawab, ia banyak air. Kasiratun minha. Katanya, adapun airnya hampir-hampir kering. Katanya, beritahu aku tentang mata air Zughar. Kami bertanya, keadaan apa yang ingin kamu tahu? Katanya, adakah mata air mempunyai air? Dan adakah penduduknya bercucuk tanam dengan mata air itu? Kami menjawab, ya, ia banyak air dan penduduknya bercucuk tanam dengan airnya. Qala akhbiruni an nabiyil ummiyina ma fa'ala. Qalu qad kharaja min Makkah wa nazala Yathriba. Qala aqatalahu al-Arab? Qulna na'am. Qala kayfa sana'a bihim? فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان لذلك. قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه. وإني مخبركم عني إني أنا المسيح الدجال وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا حبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما. كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيد السيف سلطان يصدني عنها وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. Katanya, beritahu aku tentang Nabi Ummiyin, Nabi kaum yang tak erti baca, tetapi ada satu maka tak erti baca dan menulis. Bukan masuk bodoh, tapi tidak belajar secara formal, masuk sekolah, universiti, berguru, tidak. Tapi dia belajar melalui kehidupan. Maka dia bijak. Nabi Muhammad lah. Dan akhirnya mendapat penunjuk wahyu umur 40 tahun. Diajar oleh Jibril AS. Ummi yang kedua adalah nisbah kepada orang yang berasal daripada Ummul Qura, Mekah. Bila beritahu aku tentang Nabi Ummiyina, jadi beritahu aku tentang Nabi penduduk yang berasal daripada orang Mekah, ni kalangan orang Mekah. Macam kita lah, Kuala Lumpur. Ringkas lagi apa dia? KL. Nak pergi mana KL? Orang tahu, Kuala Lumpur lah tu. Tidak Kandai Lembu. Kampung Laut. Orang tahu Kuala Lumpur. Orang Kelantan panggil KL Lumpur. Nah, jadi bila sebut ummi, min aina anta? Min ummi. Min al-aina anta? Daripada kat mana kamu ni? Min aina anta? Daripada ummi. Jadi orang tahulah, KL. Daripada Mekah, begitu. Tapi pandangan yang kedua ni tak masyhur. Melainkan Maulana Asri bersungguh-sungguh bawa pandangan tersebut. Sebab Maulana Asri berpegang, tak mungkin Rasulullah tak erti baca menulis. Pula. Tapi itu radikal sikit lah. Pandangan itu memang menyalahi ramah yang kebiasaan yang kita dengar lah. Tapi itu salah satu. Dan Maulana Asri ni, bila dia bagi pandangan, dia tak akan reka sendiri, melainkan ada rujukan dia. Satu.
Walaupun satu ketika banyak benda yang saya tak boleh terima, tapi setelah kita lama bertahun-tahun, akhirnya kita jumpa sumber tu dan kita rasa ada pandangan dia yang logik, tapi ada juga yang sampai hari ini saya tak boleh terima. Sebagai contoh, apabila dia bersungguh-sungguh mempertahankan bahawa Nabi Muhammad kahwin dengan Aisyah, umur Aisyah paling relevan dia kata dalam 15 tahun. Dia mendatangkanlah perbincangan hadis yang panjang lebar ini. Tetapi masalahnya yang menyebut Rasulullah kahwin dengan Aisyah umur 6 tahun ataupun 7, kemudian duduk bersama 9 tahun itu hadis sahih riwayat Muslim. Jadi Muslim ke Bukhari Jadi payah situlah level tinggilah sampai dibuat beberapa majlis untuk bincang tentang riwayat tersebut. Tapi itu level mereka lah. Itu level mereka. Dan rata-rata ulama isu tentang Rasulullah kahwin dengan Aisyah ni dengan umur kanak-kanak hanya muncul beberapa puluh tahun kebelakangan ini saja. Sebab parameter kita hari ini umur tu umur kanak-kanak sebab takrif undang-undang kita Sedangkan zaman dulu anak gadis sunti ni memang dikahwinkan bukan satu benda yang pelik. Kalau tidak mesti kafir Quraisy apa semua dah buat modal untuk memburuk-burukkan Rasulullah SAW. Kalau gitu boleh kahwin lah dengan budak-budak umur 10 tahun. Itu bukan begitu maksud dia. Tapi zaman, suasana zaman tu, budaya, apa semua zaman tu. Jadi kita nak bincang, kita kena balik zaman tu lah. Hari ni kita pun tak setuju budak umur 10 tahun nak kena kahwin. Pening lagi budak tu. Duk makan aiskrim, duk beli aiskrim, tepi jalan lagi. Umur 10 tahun. Nah, baju seluar pun mak ayah lagi apa nama tolong basuh apa semua. Mana nak kahwinnya? Umur 15 pun tak matang lagi ni. 17, 18 tu pun Allah. Nah, maksudnya begitu. Tapi zaman dulu tidak. Zaman dulu ni wanita memang dari awal sudah barangkali umur 7 tahun tu telah tengok Fatimah membela ayah dia lagu mana. Bila mak dia mati, Khadijah. Fatimah yang jaga ayah dia tu. Sedangkan Fatimah masih lagi sangat muda ketika itu. Membela ayah dia, mau jaga makan minum. Fatimah lah. Sebelum dasar umpamanya. Sebab ketika Rasulullah kahwin dengan Khadijah, Rasulullah tidak poligami. Jadi sebelum Rasulullah kahwin lain tu, Fatimah lah dia jaga yang ada urusan Rasulullah. Sehinggalah kemudian barulah Rasulullah kahwin dengan Ummu Salamah lah apa semua tu. Ramai kemudian kan. Begitu. Itu pun atas perintah daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Banyaklah, okey. Banyak nama. Soalan di FB. Orang mau pencerahan Sayyidina Umar beranggapan Ibn Sayyad Dajjal kalau Tamim Ad-Dari dah cerita pasal Dajjal. Pencerahan kenapa Sayyidina Umar beranggapan Ibn Sayyad Dajjal kalau Tamim Ad-Dari. Baik, cerita Ibn Sayyad ada hadis dalam ni. Kita dah baca ke belum Ibn Sayyad? Dah ke belum? Kalau belum, kita akan jumpa nanti. Ibn Sayyad seorang anak Yahudi yang duduk di Madinah. Kemudian timbul cerita budak ni boleh bercakap benda-benda gaib. Dia macam menurung lah, boleh menerima cerita-cerita gaib. Dan tersebar. Bila tersebar dia tahu benda gaib tu, mulalah ada dengar cerita tersebar kabar angin, kemungkinan dia adalah Dajjal. Bila tersebar kemungkinan dia adalah Dajjal, dan Rasulullah dengar cerita tu, sampai berita Rasulullah telah hajat beberapa orang sahabat untuk pergi siasat. Pergi siasat tu mereka duduk di sebalik macam semok lah ataupun tempat selindung lah. Duk tengok budak tu main. Ni Rasulullah, sahabat-sahabat ni. Kita duk bayar macam kelakar lah juga dia duduk macam dalam kebun ke semok sikit lagi tu. Dia tengok budak ni duk main. Macam budak-budak biasa saja. Sebab dia akhirnya Ibn Sayyad ni masuk Islam. Dalam hayat Ibn Sayyad, di hujung umur dia kemudian, dia masuk Islam. Jadi, bila begitu, tengoklah budak tu duk main. Macam budak-budak biasa. Dan mak kepada budak tu, Yahudi, perasan Rasulullah dan para sahabat duduk sekodeng dia ni. Kalau kita ingat hadis tu, kita dah belajar ke belum? Hadis ke-45, kisah ke-45, Izzah kata. Maka di situlah. Rupanya budak tu memang dia macam kemudian Rasulullah tengok perhati cara dia rupa. Rasulullah kata tak, ni bukan Dajjal.
Kalau dia Dajjal, kita tak ada dah, ataupun aku pasti sudah akan berlawan dengan dia. Adalah beberapa kriteria yang Rasul sebut. Maksudnya kalau betul budak ni Dajjal, kita semua tak ada dah. Okay, sebab Dajjal akan keluar dengan tanda-tanda kiamat yang banyak. Rasul tahulah. Jadi Rasul sahkan budak ni bukan Dajjal. Tapi Sayyidina Umar tu pada peringkat awal, kita bunuh yalah budak ni, nampak mengarut sangat ni. Sayyidina Umar ni kira nak selesai masalah ya. Nah, tapi nasib baiklah tak bunuh tak berapa. Sebab apa? Akhirnya Ibn Sayyad ni, kalau kita tengok riwayat dia, ada riwayat yang menyebutkan Ibn Sayyad ni masuk Islam bila dia dah tua, dia dah besar. Pula. Jadi wallahu alam, ketika dia kecil tu mungkin yalah setan iblis mana mari duk bagi maklumat ke dia jadi khoyar ke, jadi apa ke. Macam kita lah jumpa dengan Tok Momon ni boleh tengok ni, boleh tengok ni. Boleh tengok apa iblis duk mari, jin mana mari aku. Kita ni itu kita kata cara kita melihat benda pelik tu lagu mana, tidak berdasarkan piawaian syariat. Kita tengok orang makan nasi 10 pinggir, kata hebat dia ni, Tok Wali. Tu bukan Tok Wali pelahap. Jangan tengok benda pelik tu. Luar biasa ni. Siapa biasa macam tu? Orang biasa pergi jumpa bomoh pawan dukun ni. Biasa macam tu. Bukan orang lain, keluarga saya sendiri. Dia balik dia cerita, hebat mocik ni. Walaupun dengan kembar, nampak macam tak mandi, tak buru gigi. Tapi janganlah. Kita pergi rumah dia tu tak ada naik atas rumah, dah tahu dah. Ni mesti mari begini. Hebat. Hebat apa? Kita mengaji kita tahu. Iblis setan dia bagi tahu kat dia tu. Tak pelik. Tapi bagi orang yang jahil, hebat. Ni mesti ada kuasa luar biasa, ada kelebihan tertentu, orang-orang terpilih. Orang-orang terpilih apa semua? Semaya bel pun tidak, pakai seluar pendek, pakai kembam gitu, aurat tak tutup. Kelebihan apa benda? Ni kata kena tipu ke apa dia mah? Mereka yang dakwa jadi wali palsu apa semua. Macam-macam. Apa kau gila pun jadi wali apa semua. Memang tak logik. Islam tidak begitu, tuan-tuan. Jadi piawaian asah, syariat asah tu dia ikut tak semaya baik tinggal, aurat tutup ke tidak. Kalau merawat tu betul-betul kau baca ayat Quran ni, baca bismillah, Fatihah pun tak lepas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wala cok. Kita kata lagu Mahano ni kata perawat Islam. Baca Fatihah pun tak betul. Macam mana nak jadi perawat? Sepatut kita ada dalam kepala otak kita ni ada asas-asas itu. Bila kita letak piawaian, ni pun tak lepas. Mu nak cakap benda tinggi-tinggi. Mu nak cakap pasal jin, pasal hatu. Nak cakap pasal falsafah, cakap pasal ni. Benda asas fardu ain pun tak lepas. Biar kita letak gitu. Baru kita selamat daripada tipu. Ni tidak, kena tipu juga. Mari kita bermak kena tipu. Mari kita bermak ni kata ada 3 ekor jin. Mari kita bermak ni kata bukan 3 ekor ni 30 ekor. Kau takut. Kena tipu sama. Begitu Macam mana Tok Kenali? Tok Kenali memang Tok Kenali ni alim lah. Alim. Terutama ilmu-ilmu alat nahwu saraf. Memang alim sungguh. Anak murid ramai. Bukti hidup. Bukan kata reka. Memang bukti hidup. Hidup awal 1900. Dan anak-anak murid dia ni jadi tukgu-tukgu pondok semua. Dan alim sungguh. Dalam ilmu bahasa Arab apa semua ni. Dan dia memang berjalan kaki ayam dia. Kalau tak percaya boleh tengok gambar dia. Boleh tengok ni sekejap. Tok Kenali gambar. Tok Kenali. Dia. Ni gambar. Ni buku yang tak betul. Nak jadi hidup pusing je. Okey, tengok bawah tu. Tak pakai kasut tu. Orang lain pakai selipar kasut. Dia mana pakai tu?
Ni Za'bar. Ni Za'bar ni. Ada macam conference lah isu. Mereka dulu pernah berbahas isu kaum muda, kaum tua apa semua ni lah. Aliran yang berpegang teguh dengan satu mazhab dengan aliran yang tidak bertaklid dengan hanya satu mazhab. Nak luah fiqh. Tok Nali ni of course kaum tua lah, tapi kealimannya memang tak mampu dinafikan. Dan dia tak pernah bawa ajaran-ajaran sebagaimana orang dakwa ilmu batin lah, ilmu apa ngarut tu tak ada. Dia tak ada ajar benda pelik-pelik lagu tu. Yang orang datang kemudian claim, oh ni ilmu batin Tok Nali, ni ilmu ni Tok Nali. Tok Nali tak ajar benda lagu tu. Orang ni dia nak bagi produk dia laku. Dia kena ada testimoni, dia sandarlah pada orang-orang lagu ni. Untuk jual lah, untuk nak jual tu laku. Oh ni ilmu Tok Nali ni. Tok Nali tak ajar benda-benda lagu tu. Tulis buku sampai diharamkan oleh KDN tu. Ilmu makrifat Tok Nali tu. Tu buku haram. Memang dia ajar benda batiniyah lah. Benda-benda Nur Muhammad, Wahdatul Wujud apa semua. Okey. Ustaz kira khurafat ada orang mengatakan untuk melihat pakaian Tunku Paluh untuk diambil. Tuhai. Apa ni? Kalau kita cakap boleh jadi ada bacaan ni. Kisah, okey. Ustaz, adakah dikira khurafat kalau ada yang mengatakan untuk melihat pakaian Tunku Paluh untuk ambil berkat? Macam mana soalan tak payah? Ustaz, kalau dikira khurafat kalau ada yang mengatakan untuk melihat pakaian Tunku Paluh untuk ambil berkat. Nak ambil berkat daripada tengok. Adakah Ustaz perkataan itu? Pertanyaan ini adakah dikira khurafat? Dikira khurafat kalau ada yang mengatakan lihat pakaian Tunku Paluh untuk ambil berkat. Ni konsep berkat satu lagi. Saya sebut dah. Konsep berkat, konsep karamah, konsep ghaib, benda-benda yang ada piawaian daripada Quran dengan sunnah yang sebahagian orang Melayu kita tersalah faham. Berkat daripada ulama muayah kita ni, berkat ni banyak. Ada waktu berkat, ada tempat yang berkat, ada amalan yang berkat. Ada pelbagai lagi kaedah berkat. Tetapi sebahagian kita menisbahkan pada tokoh orang-orang tertentu, tanpa menafikan kedudukan dia di sisi Allah yang kita tak tahu apa-apa, tetapi beriktiqad, berlebih sangat kepada orang yang orang-orang saleh. Orang soleh, dia soleh betul. Tapi untuk dakwa, keberkatan sekian-sekian, untuk ambil berkat, dia panggil tabarruk lah, mengambil keberkatan. Itu satu benda yang bahaya dan dikhawatiri jadi boleh terpesong. Kita tak katalah totally tak boleh. Tetapi sebahagian yang telajak sangat ambil berkat ni, pergi kubur, cium kubur, pergi kubur tu ulama ni cium, ambil tanah dia. Benda-benda tu Nabi tak ajar lah. Ambil berkat ni baca Quran. Banyakkan pengajian tadabbur Quran, mengaji hadis, itulah keberkatan sebenar kalau nak cari. Ni kita semayang baik tidak. Baca Quran jarang-jarang, tadabbur jauh sekali. Tapi ambil berkat, minat pergi cari baju orang ni, pergi cari cincin orang ni, kasut selipar. Dia nak berkat lagu tu. Pelik. Nanti kita tidak syorkan. Kita lebih syorkan untuk kembali kepada benda yang benar-benar berkat, confirm 100%, tidak ada khilaf ulama. Apa dia? Baca Quran, fahami Quran, itu berkat. Tenang hidup insya-Allah. Berapa ramai di barat sekarang masuk Islam sebab baca terjemahan Quran. 15,000, 20,000 Palestin mati. Saya yakin Allah Taala rebound balik 40,000 di Eropah sana akan masuk Islam nanti. Tengoklah, tak percaya. Tu Maha Kuasa Allah Ta'ala. Berapa ramai dah mula belik baca Quran, jumpa fakta-fakta sains. Baca terjemahan sahaja. Masuk Islam on the spot. Bukan on the spot lah, maksudnya dalam proses tersebut. Masuk Islam. Syahadat. Besar-besaran, ramai-ramai. That's why bila kita kata, Rom ini adalah Barat, Amerika dengan UK pada hari ini. Inilah negara Dajjal yang akan jadi negara kafir. Tiba-tiba sana negara umat Islam paling besar lepas ni. Takkan kita nak kata itulah negara kafir paling besar, apa mau tentera Dajjal belaka? Tak belum tentu. Silap-silap kita pula terbalik, na'udzubillah.
Jadi benda-benda akhir zaman ni jangan kita takwil lebih sangat. Macam kita kata, pertama kita terima secara literal dulu, dan kemudian kita tengok syarah ulama. Untuk nak kait dengan isu semasa, sabar dulu, sabar. Tidak ada keperluan pun, tidak ada suruhan pun, tuntutan pun untuk buat hal yang tersebut. Tabaruk adakah selain Rasulullah? Ada. Mak ayah kita minta doa. Orang soleh, yakni orang soleh ni tak semesti orang alim. Saya sebut sama. Orang soleh ni kadang-kadang orang kampung kita jumpa pocik tua-tua, kita tahu dia ni soleh, semaya 5 kali sehari, isteri dia bagus, anak-anak berjaya belaka. Tapi kita tahu dia ni tidak alim. Tidaklah tok guru besar apa semua, tapi soleh. Jumpa masa dia hidup minta doa. Ayah doa sikit pada saya, okey, tak ada masalah, ambil berkat melalui doa lagu tu. Tabarruk ataupun tawassul bahkan ketika dia hidup tak ada masalah. Walaupun dia bukan orang alim, dia orang soleh, kita yakin. Dan bagi anak-anak, mak ayah lah tempat tawassul dan tempat ambil berkat yang paling afdal. Kita terlepas pandang. Duk cari tok guru, duk cari tok syekh tu, tok syekh ni. Yang mana ada mak ayah, dia tak bagi perhatian di situ. Sedangkan doa mereka tanpa hijab dan seumpamanya. Panjang cerita berkat ni, ada buku khas. Kita pun baru duk baca di satu surah ni. Tebal buku terjemahan, menarik. Memang dia bincang tabarruk ikut Quran Sunnah dan dia nyatakan tempat-tempat yang ada berkat. Contohnya orang kata bila pergi ziarah, pergi bukit apa dia? Inilah pergi ke Mekah, Madinah, pergi ke apa Jabal Rahmah lah, Jabal tu, Jabal ni. Betul ke ada dalil yang kata tempat-tempat tu berkat? Dia kata adalah. Kan ni lemah Mekah yang diberkati. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjid. Itu umum. Tapi dia kata contoh lubang Gua Hira tu. Buat apa duduk lubang tu? Ambil berkat, Rasulullah pernah duduk sini. Atas dasar kasih sayang, insya-Allah lah. Tapi atas dasar tempat tu berkat, nak pegang dia punya ni sebab Rasul. Tu satu cerita lain. Sebab yang confirm tempat berkat apa dia? Masjidil Haram. Khususnya dalam Hijr Ismail, tempat yang makbul doa. Khususnya di apa nama Hajaratul Aswad. Khususnya beberapa tempat yang makbul doa. Dalam Rabah tu. Itu jelas dalilnya. Benda berkat ni kena ada dalil yang jelas. Begitu. Berdoa di kubur orang soleh untuk ambil berkat, yang ni tu masalahnya. Patut pergi ziarah orang mati, kita doakan dia, bukan kita minta dia berkati doa kita. Terbalik. Yang ni kita tak setuju ni. Yang ni kita tak setuju. Ibn Sayyid nama asalnya Safi tidak ke? Ibunya mengandung selama 12 bulan. Beliau dilahirkan Ibn Sayyid memang. Wallahu alam, maklumat sejelas ini saya secara peribadi tak pernah jumpa. Tapi tidak ada riwayat yang sahih yang kata mata dia buta sebelah tu, itu tidak benar. Dia normal macam biasa budak-budak, cuma disebabkan dia dikatakan sebagai dajjal tu sebab dia macam nurung, ada terima benda-benda gaib. Dan bila didengar balik, sebenarnya tu bukan apa-apa. Macam dia mengigar ke mimpi lagu tu lah. Adalah syaitan iblis main kacau. So dia bercakaplah benda-benda pelik-pelik tu. Tapi sebenarnya bukan sebagaimana yang didakwa adalah dajjal. Rasulullah gicik dah. Dan Rasulullah sendiri kata bukan dajjal. Umar kata aku bunuhlah senang Rasulullah. Tak boleh. Jangan. Kita tengok bukan. Sebab kalau dia dajjal, mesti aku dengan kau ni apa semua tak ada dah masa tu. Sebab tu penting petunjuk wahyu tu, nak buat keputusan benda gaib Kita tak habis lagi cerita kita ni. Cerita kita ni sikit lagi. Okey. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ana bi mikhsaratihi fil minbar hadhihi Taibah. Hadhihi Taibah. Yani Madinah tu, Taibah, tayyib, baik. Di sinilah berkumpul segala kebaikan, tempat yang terbaik. Ya'nil Madinah. Ala hal kuntu haddathtukum dhalik? Faqala an-nasu na'am. Fa innahu a'jabani hadithu Tamimi. Annahu wafaqa alladhi kuntu uhaddithukum anhu wa 'anil Madinati wa Makkah. Ala innahu fi bahri Syami aw bahri Yaman. La bal min qiblil masyriq.
ma huwa min qiblil masyriq, ma huwa min qiblil masyriq, ma huwa wa awma biyadihi ila al-masyriq. Qalat fahafiztu hadha min min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Fatimah binti Qais menyebutkan hadis. Fatimah binti Qais berkata, Rasulullah SAW berkata, di atas mimbar dengan menusukkan tongkat, ini Taibah, inilah Taibah, inilah Taibah. Yakni Madinah. Selain daripada Madinah, nama Madinah juga adalah Darut Taibah. Tempat yang terbaik, tempat yang diberikan kebaikan. Ingatlah, bukankah aku telah beritahu kamu yang demikian? Lalu manusia menjawab, ya. Maka sesungguhnya perkataan Tamim menakjubkan aku. Sesungguhnya ia sesuai dengan apa yang telah aku ceritakan kepada kamu mengenainya dan mengenai Madinah dan Mekah. Ingatlah bahawa dia di lautan Syam atau lautan Yaman. Tidak bahkan dari arah timur. Tidak ia dari arah timur. Tidak ia dari arah timur. Tidak ia. Dan baginda mengisyaratkan tangannya ke arah timur. Fatimah binti Qais berkata, maka aku hafal hadis ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Sahih Muslim dalam Kitabul Fitan wa Ashratus Sa'ah bab Qissatul Jassasah nombor 2942, tetapi hadis ini level tinggi punya perbincangan para ulama, jadi ada setengah membincangkan jugalah tentang kedudukan hadis ini kerana Imam Muslim saja riwayat. Kenapa Imam Bukhari tak riwayat? Tapi kita pula, as long as adalah Sahih Bukhari dan adalah Sahih Muslim, first thing first, orang awam ya. Adapun kalangan ulama dia nak bahas kita Sahih Bukhari Muslim, kita tawakuf sahih dulu. Kita kata sahih dulu. Baik, intipati dan pengajaran hadis panjang lebar. Rasulullah SAW menyampaikan khabar gaib kita bahawa apabila dekat dengan hari kiamat, kelak akan muncul 30 dajjal. 30 dajjal. Yang dusta, yang semuanya mengatakan, aku adalah seorang nabi, aku adalah seorang nabi. Dajjal di sini bukan bermakna ni, tapi ad-dajjal minad dajajilah, pendusta-pendusta agama. Dan sebahagiannya nabi, bahkan Tuhan ada seumpamanya. Dalam kisah ini, aku adalah nabi, aku adalah seorang nabi. Menurut Al-Albani rahimahullah diriwayatkan oleh Ahmad Qisasul Masih halaman 66. Mustaq Imam Ahmad ni hadis ni, mafhum hadis. Dajjal terbesar antara para dajjal adalah Al-Masihid Dajjal. Rasulullah SAW mengingatkan fitnah Dajjal adalah fitnah terbesar dalam sejarah. Ini kerana fitnah Dajjal tidak terbatas kepada perakuan bahawa dirinya adalah seorang nabi, sebagaimana yang dilakukan oleh para Dajjal kecil lain. Bahkan dia juga akhirnya akan mengaku sebagai Tuhan. Kemuncak Al-Masih Dajjal ini akhirnya Tuhan. Tentang Dajjal mencakupi 4 kisah. Semuanya memiliki kaitan dengan Dajjal besar. Kisah kedatangan Tamim Ad-Dari dan rombongan para sahabat mengenai Dajjal terbesar pada zaman Rasulullah SAW. Kisah Ibn Sayyad yang menjadikan Rasulullah SAW dan para sahabat merasa ragu bahawa dia adalah Dajjal besar. Sebab dikhabarkan dia tahu benda-benda gaib. Kisah munculnya Dajjal besar pada zaman. Kisah seorang ahli saleh sanggup berdepan dengan menghadapi Dajjal dan segala apa mihnah yang terjadi pada dirinya ketika Mekah Madinah dikepung oleh tentera Dajjal. Dia mari minta dia keluar. Minta tentera Islam keluar bertemu. Tapi hadis sebut siapa berlindung dalam Mekah Madinah selamat. Maka kaum muslimin duduk dalam Mekah Madinah tak keluar-keluar masa Dajjal tu. Tapi ada seorang pemuda yang telah keluar ni, alim Nasar. Dia berhadapan Dajjal kata, kamu aku tak aku Tuhan. Pemuda ni kata tidak. Hadis Nabi sebut dengan segala apa ciri-ciri ada padamu ni, hadis Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam bahawa kamu adalah Dajjal. Maka Dajjal pun belah dua dia. Belah dua di Allahu a'lam. Tapi belah dua, matilah. Kemudian Dajjal dengan izin Allah
Semula Dajjal pun tanya, tengok aku telah bunuh kamu dan aku hidupkan kamu. Maka sekarang kamu akui tak aku Dajjal? Dia kata, aku lebih yakin bahawa kamu adalah Dajjal dan apa yang kamu buat pada aku ni telah Nabi Muhammad bagi tahu melalui hadis dia. Maksudnya Quran dan Sunnah. Sahabat berpegang teguh dengan Sunnah ni pemuda ni. Seorang ahli yang saleh. Masuklah kisah Ibnu Sayyad yang kita duk bincang lepas tadi tu. Duk sini rupanya. Wallahu a'lam. Ada soalan? So ini cerita Israiliyat ya. Cerita Israiliyat ya. Maksud sekejap. Kak Mulyani Abu Bakar maksud Ibnu Sayyad. Dah. Riwayat Ibnu Sayyad sahih. Ni kita akan tengok dekat apa nama apa ni? Mulyani. Minggu depan kita akan tengok kita Ibnu Sayyad ni. Insyaallah masuk Islam adalah Ibnu Sayyad. Cuma kisah yang kata dia mata satu, dia ni setakat ni dalam riwayat sahih kita tak jumpa. Kita tak jumpa. Jadi kalaulah akak ada jumpa riwayat tersebut mana-mana, kalau jumpa matan bahasa Arab lagi bagus, kita boleh semaklah daripada mana asal dia tu. Bila cerita. Boleh semak insya-Allah. Sumber tu. Setakat yang kita jumpa tu to be continue. Sabar. Minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ya Kak Salina. Ustaz, akak dalam membaca ni kan across satu hadis ni. Hadis ni ada akak jumpa satu hadis ni lah. Okey. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan dari Muaz bin Jabal. Bahawa Rasulullah SAW bersabda, kemakmuran Baitul Maqdis adalah kehancuran Yathrib, Madinah kan? Dan kehancuran Yathrib adalah bermaharajaleelanya perang besar-besaran. Bermaharajaleelanya perang besar-besaran adalah penaklukan Konstantinopel. Dan penaklukan Konstantinopel adalah keluarnya Dajjal. Okay, so urutan dia, Baitul Maqdis tu makmur dulu. Bila Baitul Maqdis makmur, maksudnya kalau Palestin tu free, jadi next ialah kejatuhan Madinah. Dan kejatuhan Madinah tu, bila Madinah jatuh akan berlaku perang besar-besaran ni. Dan perang besar-besaran ni lead kepada penaklukan Konstantinopel. Inilah Turki lah kan. Dan penaklukan Konstantinopel ni ada bila ditakluki maka masa itulah keluarnya Dajjal. Jadi maksudnya dari sudut timeline, akak rasa apa yang berlaku di Palestin sekarang adalah isyarat daripada hadis tu, gitu? Akak rasa macam ni. Kita naklah Palestin tu free. Kita naklah free Palestin tu kan. Kita memang berdoa ya Allah free Palestin, tapi kita takut juga free-nya Palestin itu jatuhnya Madinah kan. Okey betul. Jadi begini respon saya Kak. Tanda-tanda akhir zaman, kita risau ke, kita tak risau ke, dia pasti akan berlaku. Maksudnya bila hadis itu sahih, kita beriman bahawa apa yang hadis-hadis sebut tentang tanda-tanda kiamat itu pasti akan berlaku. Dan sebahagian besar dah berlaku dah. Tanda kecil, yang telah berlaku, tanda kecil yang jadi semua tanda yang disebutkan dalam hadis pasti akan berlaku. Itu iman kita sebagai orang awam terhadap nas. Ya. Adapun kita risau, itu memang sifat kita lah risau. Nah, tapi
Risau tak risau pun ia akan berlaku. Maksudnya kalau Allah Taala dalam hadis riwayat Abu Daud tadi, saya secara jujurnya mungkin pernah baca tapi saya betul-betul tak ingat tentang hadis tersebut. Khusus dalam bab sebab dalam Abu Daud pun banyak hadis-hadis berkaitan dengan asyratus saah, fitan dan seumpamanya. Tapi kalau turutannya itu Palestin akan free. Kalau kira begitu, dah lama dah tanda tu berlaku. Bila? Zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Zaman awal lagi. Kan dah banyak kali iaitu Palestin ni makmur. Jadi kita tak boleh nak sahkan kalau betul lah dalam masa terdekat ni dengan krisis Zionis sekarang Palestin makmur kembali, yakni perang apa semua, kita belum confirm itu adalah kemakmuran yang hadis tak disebutkan. Wallahu alam. Tak boleh nak confirm. Sebab kalau kira dia punya bebas dan makmur ni, zaman Umar dia dah makmur dah. Kemudian diambil oleh Syiah ataupun oleh Yahudi pada zaman Saudi makmur pula. Tapi setakat ni tak berlaku lagi bila dia makmur zaman Umar dengan zaman Salahuddin, maka Mekah Madinah hancur. Jadi maksudnya nak kata hadis wajib untuk kita beriman, tapi nak risau sampai tahap janganlah Palestin free makmur, nanti berlaku kiamat apa semua. Kita tidak ada kuasa untuk menahannya. Jadi hadis-hadis akhir zaman ni nak bagi tahu kita apa dia? Persediaan diri kita. Andai kata hal-hal yang disebut berlaku, untuk kita respon macam mana yang terbaik dan seumpamanya, ya. Jadi menariklah kita mengaji hadis akhir zaman. Sepatutnya meningkatkan keimanan kita, tetapi kena align dia punya kefahaman yang terbaik. Jangan terlebih risau, jangan terlebih tenang. Tenang sangat tak apa, lambat lagi. Bukan berlaku esok pun, tak apa. Tengok-tengok dia mati esok. Memang kiamat tak berlaku lagi. Dia tu mati dulu. Memang kita akan mati dulu pun. InsyaAllah tak sempat jumpa kiamat ni. Saya yakinlah berdasarkan hadis-hadis kita susun, lambat lagi kiamat. Tapi lambat tu tidaklah bermaksud relax lah, tak ada masalah apa kita. Tak, sebab ada kiamat kecil yang akan menjelang. Apa dia? Kematian kita masing-masing. Wallahu a'lam. Boleh ke Kak Salina? Baik. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Lepas ni belajar hadis akhir zaman. Tu dia. Beriman. Tak ada ke kata Kak Syidah dengan doktor ni? Ustaz Dr. Faisal? Ustaz punya arrangement masih untuk jadi moderator tu. Boleh. Bila-bila? Bila-bila je. Maksud kita buat malam Saya tak respon Ustaz tak respon terus. Kalau bagi tu Ustaz terus diam je. Tak apa, gini, dapatkan tarikh Dr. Faisal dulu, pada saya je lah. Tak ada masalah. Dia tu penting, speaker utama. Saya tak ada pun tak ada masalah. Tapi sama-sama moderator. Dan Tak dia boleh orang yang nanti dapatkan tarikh dia, bagi tahu saya blok. Kat saya remind dia semua dah. Sebab ingatkan Ustaz saya dengan dia, time Ustaz dengan dia boleh match kan, nanti senang. Kalau tak ada clash mana-mana, nanti dua-dua kena adil lah kalau boleh. Boleh. Apa, dapatkan tarikh dia dulu. Okey, insyaAllah Kak, dan proceed lah macam tu. Moleknya minta 2-3 tarikh dia. Kak tanya dia bila dia free, belah malam ke, bila ke. Lepas tu minta 2-3 tarikh. Lepas tu kita lock mana-mana tarikh. Okay, InsyaAllah. Okey. Kita tunggu Ustaz punya feedback tu. Punya Ustaz pun tunggu. Kat Syidah dah tunggu Ustaz. Patutlah. Tak ingat Syidah, saya nak ala-ala juga. Waktu balik ke UN. Sekejap, dah habis dah. Habis dah kejap. Kak Syidah tak dengar. Saya cakap Dr. Rahman je nak pergi ambil anak. Okey. Dekat Hira. So tak apalah, kita pun dah sampai hujung ni. InsyaAllah nanti kita discuss kemudian. Okey. Ada lagi tu. Dari sini. Okey, kita sampai ke hujung dia. Kita kasih kita dengan tasbih kamarah dan juga Al-Ars. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita pun sudah sampai ke hujungnya. Kita dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Apa-apa nanti kita bagi feedback di semula.